Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada Encik Fabian Miko Ujin selaku pensyarah bagi kursus PKBK 3283 Intervensi dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Pembentangan ini adalah bertujuan untuk memenuhi kehendak tugasan 1 dalam kursus ini, iaitu cadangan unsur terapi bagi aspek fizikal, konektif, sosio-emosi, tingkah laku dan bahasa dan komunikasi. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan pembentang dan apa itu terapi serta kepentingannya kepada MBPK. Video pembentangan ini dibentangkan oleh Stephanie Elika Anak Dieng dari kelas PKMP 2 tahun 3 semester 2. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan apa itu terapi. Pada awalnya, perkembangan dalam intervensi awal dikesan di Malaysia iaitu Akta Orang Kurang Upaya OKU 2008 yang telah memberi penegasan di bawah para 36-1 bertajuk pencegahan daripada berlakunya ketidakupayaan selanjutnya. Seterusnya dijelaskan oleh perkara 36-1-B pengesanan awal ketidakupayaan dan intervensi yang tepat pada masanya untuk mencegah ketidakupayaan dan rawatan bagi rehabilitasi. Dasar yang ditambah baik menunjukkan kepentingan dan keperluan intervensi awal bagi kanak-kanak kurang upaya untuk memaksimumkan potensi mereka untuk belajar. Oleh itu, wujudnya beberapa unsur terapi yang telah diterapkan di Malaysia. Apa itu terapi? Terapi merupakan satu pendekatan yang boleh digunakan untuk membantu perkembangan kanak-kanak, terutama murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang membantu mereka dalam meningkatkan kebolehan dan kemahiran mereka. Petikan ini adalah daripada Karismatika dan Suryo 2025. Terdapat pelbagai pendekatan terapi yang boleh diaplikasikan kepada MBPK mengikut keperluan mereka seperti dari aspek fizikal, bahasa dan komunikasi, kognitif, tingkah laku dan sosio-emosi. Di sini saya telah menyenaraikan 4 kepentingan bagi terapi ini. Kepentingan yang pertama adalah menurut Nazrah Jamaluddin 2019, terapi ini adalah untuk memenuhi keperluan MBPK dalam 5 bidang perkembangan iaitu perkembangan fizikal, konektif, komunikasi, sosial dan emosi serta adaptasi. Kepentingan yang kedua adalah untuk membantu MBPK meningkatkan peluang untuk berjaya di sekolah, bersaing dengan rakan tipikal dan berdikari dalam hidup. Kepentingan ketiga pula adalah untuk meningkatkan kemahiran kognitif, bahasa, sosial dan emosi dalam kalangan MBPK termasuk yang berisiko untuk mengalami masalah dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah dipetik daripada kajian Ghani dan Ahmad 2021 yang menyatakan kepentingan terapi adalah untuk meminimumkan kesan ketidakupayaan sedia ada, mengurangkan risiko peningkatan ketidakupayaan serta meningkatkan tahap kebolehan sedia ada MBPK. Pertama sekali, saya akan membentangkan berkenaan dengan aspek fizikal. Kemahiran fizikal merangkumi perkembangan motor asas yang terdiri daripada kemahiran motor halus dan motor kasar. Menurut Simanjuntak et al. 2020, kemahiran motor halus sangat penting kepada kanak-kanak untuk persediaan mereka, terutama bagi memasuki tahap pendidikan persekolahan formal. Kemahiran motor kasar pula melibatkan pergerakan otot-otot besar seperti otot kaki dan tangan yang akan membantu kanak-kanak dalam pergerakan dan aktiviti seharian mereka. Bagi motor halus, terapi yang dipilih adalah terapi cara kerja dengan aktiviti menggunting. Menurut Muhammad Haziq et al. 2021, kemahiran menggunting adalah sokongan kepada kemahiran menulis dan kemahiran-kemahiran bilateral pergerakan motor yang lain. Kemahiran menggunting adalah salah satu aktiviti dalam terapi cara kerja kerana aktiviti ini termasuk dalam kemahiran yang diperlukan untuk memegang objek dan melibatkan koordinasi mata dan tangan.
Sekarang, mari kita lihat demonstrasi aktiviti menggunting. Halo, nama aku Winston Smith. Saya buat perapi. Bagi motor kasar, terapi yang digunakan adalah terapi multisensory dengan aktiviti membaling. Menurut Nur Samiza Wahid 2022, kemahiran motor kasar mengaplikasikan terapi multisensory yang melibatkan visual, auditory, kinestetik dan tekstil. Aktiviti yang boleh diaplikasikan adalah dengan membaling bola ke dalam baldi yang melibatkan pelbagai sensori MBPK seperti menggenggam menggunakan motor halus, membaling menggunakan otot tangan dan koordinasi mata semasa melihat pergerakan bola dan kedudukan baldi. Mari kita lihat demonstrasi aktiviti membaling iaitu terapi multisensory. Seterusnya adalah aspek bahasa dan komunikasi. Menurut Aina dan Rosada 2021, kemahiran bahasa dan komunikasi membantu MBPK berinteraksi dan berkomunikasi secara dua hala dengan persekitarannya. Oleh yang demikian, terapi bahasa dan komunikasi perlu dilaksanakan kepada MBPK bagi membantu MBPK berinteraksi dan membina hubungan. Terapi yang dipilih adalah terapi meniup gelembung air dan whistle. Terapi ini mengambil kira teori lakuan pertuturan TLP oleh Austin 1962 dan Shell 1960 yang menyatakan bahawa pertuturan yang dituturkan mempunyai lakuan pertuturannya yang tersendiri. Misalnya, huruf A mempunyai lakuan dan gerak mulut serta pergerakan otot mulut untuk menyebutnya. Justifikasi pemilihan aktiviti meniup whistle dan gelembung air adalah kerana menurut Ratna 2019, aktiviti meniup dapat membantu meningkatkan kawalan pergerakan otot dan sendi mulut yang membantu MBPK untuk menyebut perkataan dan berkomunikasi dengan lebih lancar. Aktiviti ini juga membantu dalam melancarkan pernafasan seiring dengan pertuturan dan membantu proses mengunyah makanan. Mari kita lihat demonstrasi aktiviti meniup whistle dan gelembung air.
Seterusnya adalah dalam aspek konektif. Menurut Amizah dan Christina Andin 2024, kemahiran konektif merujuk kepada kebolehan otak untuk berfikir, membaca, belajar, mengingat, memberi perhatian dan menyelesaikan masalah. MBPK perlu menguasai kemahiran ini untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian mereka dan membantu mereka dalam proses pembelajaran. Terapi yang dipilih untuk meningkatkan kemahiran konektif adalah terapi puzzle. Terapi ini menekankan teori perkembangan konektif Jane Paget di peringkat operasi konkret pada usia 7 hingga 11 tahun yang menekankan pemikiran logik menggunakan bahan maujud atau konkret yang boleh disentuh, dilihat dan dipegang oleh MBPK. Aktiviti terapi puzzle yang digunakan adalah menggunakan warung road puzzle iaitu puzzle nombor. Justifikasi pemilihan puzzle ini adalah kerana menurut Ahmad Omar dan Muhammad Nubli Abdul Wahab 2022, penggunaan puzzle berbentuk maujud membantu murid dalam meningkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan serta melatih fokus. Aktiviti ini juga meningkatkan tahap kreativiti dan kemahiran berfikir dalam diri kanak-kanak. Mari kita lihat contoh penerapan terapi puzzle kepada kanak-kanak, terutamanya kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Sekarang kita lihat pula unsur terapi yang sesuai diaplikasikan dalam aspek tingkah laku. Dalam kajian Fatin Nabilah Rosli 2022, beliau menyatakan bahawa MBPK sering menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini seperti melakukan sesuatu tindakan atau sikap yang tidak bersesuaian dengan suatu keadaan. Oleh yang demikian, terapi yang dipilih bagi meningkatkan kemahiran tingkah laku positif MBPK adalah terapi behavior iaitu menggunakan kaedah modeling. Ini kerana menurut Jocelyn et al. 2019 dalam kajiannya, terapi behavior dengan kaedah modeling adalah terapi yang mudah diaplikasikan di dalam kelas. Terapi ini mengambil kira teori pembelajaran sosial Albert Bandura, iaitu pembelajaran berlaku melalui proses pemerhatian dan peniruan tingkah laku model. Model yang disebut di sini adalah seperti model orang dewasa iaitu guru atau ibu bapa, atau model yang seperti karakter-karakter yang disukai oleh MBPK. Justifikasi pemilihan modeling sebagai unsur terapi dalam aspek tingkah laku adalah kerana menurut Adilah dan Ika 2025, teknik modeling dengan menjadikan seseorang sebagai model yang membolehkan peniruan tingkah laku positif dapat diterapkan dalam kehidupan MBPK. Modeling dapat membantu dalam mengajar MBPK untuk melakukan atau menunjukkan tingkah laku yang diingini. Bagi contoh terapi, saya memilih untuk mengetengahkan unsur terapi behavior dibantu oleh terapi muzik dengan memaparkan video Didi and Friend lagu kanak-kanak yang bertajuk Sikap Bersopan Santun. Pemilihan video Didi and Friend ini adalah kerana kanak-kanak dilihat lebih cenderung untuk mengikuti karakter-karakter yang mereka minat. Oleh itu, saya memaparkan video Didi and Friend
sebagai karakter yang diminati oleh kanak-kanak untuk dijadikan contoh kepada perlakuan bersopan santun. Jom kita tonton video lagu Didi and Friend bertajuk Bersopan Santun. Aplikasi Didi and Friends akan datang. Papa, ambilkan balon untuk Johnny. Johnny lupa ke? Tolong ambilkan. Minta dengan baik bila Perlu bantuan, itulah cara bersopan. Minta dengan baik bila Perlu bantuan, itulah cara bersopan. Dengarlah kawan-kawan, kita perlu bersopan. Kalau kita baik, semua sayang. Mari kawan-kawan, mari bersopan. Ye! Bersopan. Bersopan. Betul, Sopan itu baik. Johnny, ambilkan kunci kereta Papa. Papa dah lupa ke? Tolong ambilkan. Minta dengan baik bila perlu bantuan. Itulah cara bersopan. Minta dengan baik bila Perlu bantuan. Itulah cara bersopan. Dengarlah kawan-kawan, kita perlu bersopan. Kalau kita baik, semua sayang. Mari kawan-kawan, mari bersopan. Ye! Bersopan. Bersopan. Mari kawan-kawan, mari bersopan. Ye! Bersopan. Bersopan. Sopan itu baik. Hurra, hooray! Seterusnya, kita telah masuk kepada aspek yang terakhir, iaitu aspek kelima, aspek sosio-emosi. Menurut kajian Nur Azizah Muhammad Norok 2022, beliau menyatakan bahawa aspek sosio-emosi memainkan peranan penting dalam hubungan sosial MBPK dengan individu di persekitaran mereka. Aspek ini membentuk personaliti MBPK sepanjang mereka membesar. Oleh yang demikian, unsur terapi yang boleh saya cadangkan atau boleh kita terapkan untuk aspek sosio-emosi ini adalah terapi bermain, iaitu dengan melaksanakan aktiviti membentuk stress ball. Unsur terapi ini adalah berdasarkan atau merujuk kepada teori psikososial Erik Erikson pada peringkat 4, iaitu industri versus rendah diri. Peringkat 4, industri versus rendah diri ini dipilih kerana ia adalah pada sekitar 6 hingga 11 tahun, iaitu bersesuaian untuk murid-murid di peringkat sekolah rendah. Pada peringkat ini, penekanan diberikan adalah untuk membina sifat keyakinan diri murid atau kanak-kanak. Aktiviti mudah yang boleh dilakukan untuk unsur terapi bermain ini adalah aktiviti mencipta stress ball. Ini kerana terapi stress ball ini membantu MBPK membina keyakinan diri dengan memberikan peluang kepada MBPK untuk mencipta dan menghasilkan stress ball mereka sendiri dengan bahan-bahan yang sangat mudah seperti belun, tepung dan marker. MBPK juga diberikan peluang untuk melukis pelbagai bentuk muka dan ekspresi muka pada stress ball mereka yang telah siap, serta bebas untuk menunjukkan kreativiti bagi meningkatkan kepercayaan dan keyakinan terhadap diri mereka sendiri. Aktiviti mencipta stress ball ini saya ilhamkan daripada satu video YouTube yang menunjukkan cara untuk melakukan ataupun mencipta stress ball sendiri menggunakan belun. Untuk aktiviti mencipta stress ball ini,
Kanak-kanak memerlukan bimbingan daripada orang dewasa kerana akan ada satu bahagian di mana kanak-kanak perlu mengikat belun supaya tepung yang dimasukkan ke dalam belun tidak terkeluar. Oleh itu, kanak-kanak memerlukan bimbingan ataupun pertolongan daripada ibu bapa ataupun guru untuk mengikat belun tersebut. Oleh yang demikian, mari kita lihat cara untuk kita cipta stress ball yang sangat mudah dan boleh diaplikasikan di rumah ataupun semasa melakukan aktiviti di sekolah. Demikianlah tadi 5 unsur terapi yang boleh dicadangkan atau diterapkan dalam 5 aspek perkembangan MBPK. Jika kita boleh imbas kembali secara ringkas, unsur terapi yang dicadangkan untuk aspek fizikal dibahagikan kepada 2, iaitu unsur terapi bagi motor halus adalah terapi cara kerja dengan aktiviti menggunting, dan untuk unsur terapi bagi motor kasar adalah terapi multisensori dengan aktiviti membaling bola. Bagi aspek bahasa dan komunikasi pula, unsur terapi yang dicadangkan adalah terapi meniup gelembung air dan whistle berpandukan teori lakuan pertuturan. Bagi aspek konektif, unsur terapi yang dicadangkan adalah terapi puzzle dengan aktiviti menyelesaikan warung road puzzle yang menerapkan teori perkembangan konektif Jean Piaget pada peringkat operasi konkret. Bagi aspek tingkah laku, unsur terapi yang dicadangkan adalah terapi behavior dengan kaedah modeling atau peniruan karakter kartun yang merujuk kepada teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Aspek terakhir adalah aspek sosio-emosi dengan mencadangkan unsur terapi bermain, iaitu mencipta stress ball
dan berpandukan teori psikososial Erik Erikson pada peringkat 4 iaitu industri versus rendah diri. Kesimpulannya, unsur terapi bagi murid berkeperluan khas MBPK memainkan peranan penting dalam membantu perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan sosial mereka. Terapi seperti terapi fizikal, terapi pertuturan, terapi cara kerja dan terapi muzik juga dapat meningkatkan keupayaan murid dalam menjalani kehidupan harian serta meningkatkan kemahiran komunikasi, pergerakan dan interaksi sosial mereka. Pendekatan terapi yang berkesan haruslah bersifat holistik, berstruktur dan disesuaikan dengan keperluan individu setiap murid bagi memastikan mereka dapat mencapai potensi maksimum dalam pembelajaran dan kehidupan seharian mereka. Di sini juga saya telah menyertakan 14 rujukan ilmiah daripada kajian-kajian lepas yang menyokong cadangan-cadangan saya. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, di sini saya ingin berkongsikan video pengalaman saya menjalankan intervensi motor halus kepada murid berkeperluan pendidikan khas yang sebenar semasa aktiviti program intervensi awal di Sekolah Rendah Kampung Biah, Keningau. Tidak lupa juga sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada adik Vincent Smith yang berusia 7 tahun di atas kerjasama serta penglibatannya dalam membantu saya untuk menjayakan demonstrasi bagi setiap terapi yang saya cadangkan. Setakat ini saja pembentangan yang boleh saya laksanakan pada kali ini. Diharapkan semua cadangan dan perkongsian saya ini dapat memenuhi kehendak soalan tugasan 1 bagi kursus ini. Dan diharapkan juga semua cadangan ini dapat membantu guru-guru untuk melaksanakan unsur terapi yang bersesuaian mengikut aspek keperluan MBPK. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.